أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah. Jadi kita sambung pengajian kita dalam ilmu mantik melalui matan yang mula karangan Al-Imam Al-Akhdari rahimahullah ta'ala, iaitu Matn Sulamil Munawwarah. Baik, minggu sesi yang lepas, pengajian sesi yang lepas, kita bincangkan perbahasan pertama berkenaan dengan kias. Kita dah bincang apa yang dipanggil sebagai kias. Kita dah masuk 1/4 yang terakhir dalam perbahasan mantik. Ini dah hujung. Kita dah berada pada hujung perbahasan mantik, iaitu maqasid bagi ilmu tasdiqat yang dipanggil sebagai al-qiyas ataupun al-hujjah. Kias ataupun hujjah merupakan kita panggil matlamat yang terakhir yang kita nak capai di dalam ilmu mantik. Sebab kalau kita tengok dalam awal-awal dulu kita bincangkan samarah bagi ilmu mantik adalah kita untuk apa? Untuk menjaga akal daripada salah dalam berfikir. Jadi dalam berfikir, al-fikru tu tartib umur maklumah lil husul ilal majhul. Majhul yang kita bincangkan dalam ilmu mantik ataupun yang kita selesaikan dalam ilmu mantik terbahagi kepada dua. Yang pertama majhul tasawuri dan yang kedua majhul tasdiqi. Majhul tasdiqi diselesaikan dengan al-qiyas ataupun al-hujjah. Statement ataupun pernyataan yang kita tak tahu betul ataupun salah ataupun kesahihannya, maka kita bina kias ataupun kita bina hujah ke atasnya untuk kita sabitkan sama ada pernyataan itu betul ataupun salah. Jadi timbangannya ataupun mizannya adalah ilmu mantik. Nanti kita akan bincang hari ini perbahasan yang dipanggil sebagai pecahan ataupun kita panggil lanjutan daripada perbahasan kias iktirani. Baik, ada soalan untuk perbahasan kias ataupun ta'rif bagi kias? Ada? Semua jelas? Baik, sebelum ni kita bincang ta'rif bagi kias, iaitu qaulun mu'allafun min qadaya. Qaulun mu'allafun min qadaya mustalzimun bidatihi qaulan akhara. Baik, kita bincang ta'rif ataupun pengertian yang mudah bagi kias adalah pernyataan yang tersusun daripada dua ataupun lebih daripada dua qadiyah yang melazimi susunan itu. Susunan yang kita buat daripada qadiyah ataupun pernyataan akan melazimkan qaulan akhar, akan melazimkan qadiyah yang lain. Susun dua qadiyah akan melazimkan satu qadiyah yang lain yang berbeza daripada qadiyah yang pertama dan qadiyah yang kedua. Dan kita bincangkan natijah ataupun kita panggil qadiyah yang melazimi susunan dua qadiyah yang awal, yang kita panggil sebagai natijah, akan terhasil jika qadiyah di dalam kias kita terima ataupun jika qadiyah di dalam kias diterima. Sebab itu setengah daripada kitab mentakrifkan kias adalah sama juga qaulul muallafun min qadaya mata sullimat. Kalaulah qadiyah di dalam kias itu diterima, walaupun hakikatnya qadiyah itu qadiyah kadhibah. Kenapa dimasukkan mata sullimat? Kerana untuk masukkan kias-kias yang terbina daripada qadiyah-qadiyah yang kadhibah tetapi menyerupai betul. Qadiyatun kadhibatun syabihatun bil haqq. Qadiyah-qadiyah yang kadhibah dari sudut waqi' tetapi menyerupai betul. Jadi kerana itu dimasukkan tambahan di dalam ta'rif mata sullimat, kalau diterima. Sebab kalau tak terima daripada awal, qadiyah tersebut ataupun kias tersebut tidak akan melazimkan natijah. Sebab apa? Sebab kalau yang terbina daripada kias itu adalah perkara yang kadhibah, maka melazimkan natijahnya kadhibah. Jadi tertolak daripada awal. Tapi kalau qadiyah tersebut kadhibah tetapi diterima di dalam penghujahan, maka akan melazimkan adanya natijah.
dan natijah tersebut memang salah, tetapi kita dah terima qadiyah tersebut, maka kita kena terima adanya natijah. Baik, dan kita dah bincang kias terbahagi kepada dua. Yang pertama kias iqtirani dan yang kedua kias istithnai. Kias iqtirani adalah kias ma dalla 'ala natijati bil quwwah. Ma iaitu kias yang menunjukkan di dalam natijahnya bil quwwah. Bil quwwah tu maksud dia apa? Bimaddatiha la bisuratiha. Baik, kita ada dua benda. Kita ada madatun natijah. Bimaddatiha, ha tu kembali balik pada natijah. Bimadatun natijah dan bisuratin natijah. Itu kias iqtirani. Maddah tu adalah ajza', surah adalah hay'ah. Kias istisnai madalla 'ala natijati bil fi'li, iaitu bimaddatiha wa suratiha. Bimadatin natijah wa suratin natijah. Baik, kalau kita tengok dalam kias iqtirani, kita katakan kias iqtirani adalah madalla 'ala natijati bil quwwah, iaitu bimaddatiha bimaddatiha la bisuratiha. La bisuratiha. Baik, jadi kita ada dua. Kita ada madatun natijah dan kita ada suratun natijah. Madatun natijah ni ajza dalam natijah. Suratun natijah adalah hay'ah. Kalau kita ambil contoh, kita kata al-alam mutawayyirun wa kullu mutawayyirin hadisun. Natijah dia al-alam hadisun. Baik, kalau kita tengok dekat sini, ini natijah yang kita nak tengok dekat sini. Dia kata kias iqtirani madalla 'ala natijati bimaddatiha la bisuratiha. Bimaddah maknanya bi ajza' natijah saja. Ajza' natijah ada dalam kias. Sebab dia kata bimaddatiha la bisuratiha. Maka kalau kita tengok al-alam ada dalam kias. Hadis juga ada dalam kias, tetapi terpisah. Tidak ada secara surah, hanya ada secara maddah sahaja. Maddah maknanya ajza', dia terpisah, terpecah. Hay'ah dia mesti sekali. Hay'ah ni maksudnya ayat yang lengkap. Ini hay'ah. Al-alam hadisun, gabungan dua perkataan ataupun dua kalimah ini dipanggil sebagai surah. Tetapi kalau dia terpisah dipanggil sebagai ajza'. Maudhu' satu, mahmul satu, terpisah dipanggil sebagai maddah. Kalau dia bergabung dalam satu ayat ataupun pernyataan dipanggil sebagai surah ataupun hay'ah. Jadi kias iqtirani kias yang menunjukkan kepada natijah. Kias ni kias yang menunjukkan kepada natijah secara maddah sahaja. Ini maddah bagi kias, maddah bagi natijah ada di dalam kias tetapi tidak ada surahnya. Jadi saya nak ulang lagi sekali supaya kita tak terlupa. Yang ini sahaja yang dipanggil sebagai kias. Ini bukan. Ini dipanggil sebagai natijah. Natijah ni adalah kaulan akhar, perkara yang lazim kepada kias. Dan kita dah bincang sebelum ini, lazim, bila kita bincang lazim kepada sesuatu benda, dia adalah perkara yang amrun kharij. Dia bukan zatul syai', dia bukan zat kepada sesuatu benda, tetapi dia perkara yang di luar. Jadi natijah ni lazim kepada kias, maka dia bukan kias. Dia adalah perkara di luar daripada kias. Dia adalah perkara yang melazimi kias. Baik, kita dah bincang kias iqtirani. Baik, kenapa dipanggil sebagai sebelum itu, dalam kias iqtirani kita dah kenal ajza' bagi kias iqtirani, iaitu juzuk-juzuk dalam kias. Kalau kita tengok dekat sini, kita tengok ada dua ajza' yang berbeza dan ada satu ajza' yang sama dan berulang. Maka kalau kita tengok dekat natijah, maudhu' bagi natijah. Sebelum tu, maudhu' bagi natijah, kalau dia ada di dalam kias, maudhu' bagi natijah
Kalau dia ada dalam kias, dia dipanggil sebagai haddun asghar. Haddun asghar. Haddun asghar ialah makana mawdu'an, apa yang menjadi maudhu', juzuk yang menjadi maudhu' fin natijah, di dalam natijah. Semua tasmiyah ni di dalam kias. Maknanya haddun asghar tu ada dalam kias, bukan ada dekat natijah. Haddun asghar ni dia hanya jadi nama dia haddun asghar bila dia duduk dalam kias sahaja. Bila luar daripada tu tidak dipanggil sebagai haddun asghar. Jadi tasmiyah yang kita sebut sebelum ni, mustalahat yang kita sebut sebelum ni, semuanya adalah berada di dalam kias, bukan ada dalam natijah. Baik, jadi dia kata kat sini makana mawdu'an fin natijah adalah haddun asghar. Makana mahmulan, kita tengok haddun akbar adalah makana mahmulan fi an-natijah, yang menjadi mahmul dalam natijah, yang jadi mahmul dalam natijah. Dalam kias kita panggil sebagai haddun akbar. Yang jadi maudhu' dalam natijah, dalam kias kita panggil haddun asghar. Yang jadi mahmul dalam natijah, dalam kias kita panggil haddun akbar. Baik, berbagi satu yang berulang. Ni dua ni berulang, maknanya kalimah yang sama, dipanggil sebagai haddun awsat. Dipanggil sebagai haddun awsat, iaitu apa? Makana mahdhufan, yang dihazafkan fin natijah. Dalam natijah dia tak ada. Dalam natijah, kalau dalam natijah tak ada, kan, kalau lah kita tengok natijah, oh, dalam kias kita tengok ada benda yang tak ada dalam natijah, maka kita tahu yang itu adalah haddun awsat. Ataupun kita boleh ta'arifkan haddun awsat makana mukarraran fi al-muqaddimatain, apa yang berulang dalam dua muqaddimah. Qadiyah dalam kias dipanggil sebagai muqaddimah. Ingat dalam kepala, qadiyah dalam kias dipanggil sebagai muqaddimah. Ini qadiyah yang pertama ni dipanggil sebagai muqaddimah, yang kedua juga dipanggil sebagai muqaddimah. Baik, berbagi ini dah tiga. Yang seterusnya qadiyah ataupun muqaddimah yang ada haddun asghar dipanggil sebagai muqaddimah sughra. Jadi muqaddimah sughra adalah ma ataupun muqaddimatun fiha fiha haddun asghar. Dan yang seterusnya muqaddimah kubra adalah muqaddimah yang ada di dalamnya haddun akbar. Jadi dalam kias, kalau ada muqaddimah yang ada haddun asghar dipanggil sebagai sughra, yang ada haddun akbar dipanggil sebagai kubra. Jadi dalam kias iqtirani mesti kena susun sughra dahulu baru kubra. Tidak boleh kubra dulu baru sughra, tidak. Tertib dia adalah sughra masuk ke dalam kubra, bukan kubra masuk ke dalam sughra. Berbeza dengan kias istisnai. Itu nanti kita akan bincang. Kias iqtirani mesti susun sughra dulu baru kubra. Tidak boleh susun kubra kemudian sughra. Tidak akan jadi kias, ataupun akan mukhalafah daripada susunan kias. Baik, ada soalan untuk ni. Saya ulang supaya kita ingat semua mustalah yang kita akan guna. Lepas ni kita akan masuk ke dalam semua mustalah-mustalah ni. Kita dah tak, bukanlah tak bincang, tapi kita terus guna tanpa kita terangkan apa yang dimaksudkan dengan haddun asghar, haddun akbar, semua tu. Baik, ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan? Okey, baik. Sekarang ni saya nak semua fokus kepada perbahasan seterusnya yang kita nak bincangkan. Masih lagi dalam kias iqtirani, tetapi satu lagi perbahasan yang lain. Baik, kita sebutkan dalam kias iqtirani kita ada muqaddimah sughra dan kita ada muqaddimah kubra. Muqaddimah sughra ni ibarah daripada maudhu' dan juga mahmul, betul tak? Sebab dia kias hamli, dia adalah qadiyah kias yang terbina daripada qadiyah hamliyah. Juzuk bagi qadiyah hamliyah, maudhu' dan juga mahmul. Jadi muqaddimah sughra ni ibarah ataupun dia adalah gambaran daripada maudhu' dan mahmul, betul tak? Begitu juga dengan kubra, maudhu' dan mahmul. Sekarang ni kita ada berapa istilah ataupun dalam kias ni
dalam kias ni sahaja kita ada 3 had, 3 hudud. Yang pertama hadun aswar, yang kedua hadun akbar, yang ketiga hadun awsat. Kalau saya buat rumus supaya kita senang nak ingat, hadun aswar, contoh kita rumuskan alif. Rumus ni maksud kita simbolkan alif supaya nanti mudah. Hadun awsat, saya simbolkan ba. Hadun akbar, simbolkan jim. Baik. Okey, dapat Sekarang ni muqaddimah surah, muqaddimah kubra, kita ada maudhu' mahmul, maudhu' mahmul. Baik, kalaulah kita susun ikut rumus, kita boleh susun begini. Alif, ba, jim. Ini maudhu' mahmul, maudhu' mahmul. Maudhu' mahmul, maudhu' mahmul. Baik, sekarang ni saya nak turun apa? Kita nak tengok sekarang ni. Kalau hadun aswar dan hadun akbar, dia hanya ada satu dalam kias. Yang ada 2 apa? Hadun awsat. Jadi hadun awsat boleh jadi kedudukannya duduk begini. Mahmul di dalam sughra, maudhu' dalam kubra. Ini satu bentuk. Boleh jadi bentuknya begini. Kita boleh susun alif, ba, jim, ba. Maknanya hadun awsat duduk dua-dua dekat mahmul. Mahmul dalam sughra, mahmul dalam kubra. Boleh juga kita susun begini. Ba alif, ba jim. Maudhu' dalam surah, maudhu' dalam kubra. Dan yang terakhir sekali, boleh kita susun ba alif jim ba. Ada ataupun tidak ihtimal yang lain. Maknanya hadun awsat boleh jadi dekat mahmul fi sughra, maudhu' fil kubra, ataupun mahmulan fihima, dua-dua duduk dekat mahmul, ataupun maudhu'an fihima, dua-dua duduk dekat maudhu', ataupun akas bagi yang pertama. Yang pertama kan mahmul maudhu' kan? Ini maudhu' mahmul. Maudhu' fi sughra, mahmul fil kubra. Sughra kubra tu faham dah Sughra kubra tu ni muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Kemudian sekarang ni saya buat apa? Saya buat adalah kalau kita rumuskan, kalau kita buat simbol bagi had yang 3 ni, sebab inilah 3 had yang ada di dalam kias. Kalau kita simbolkan begini, kita boleh susun kedudukan hadun awsat mengikut kepada susunan yang 4 ini. Sama ada mahmul fi sughra, maudhu' fil kubra, ataupun mahmulan fi sughra wal kubra, ataupun maudhu'an fi sughra wal kubra, ataupun maudhu' fi sughra, mahmul fil kubra. Ada ataupun tidak ihtimal yang kelima? Ada tak? Boleh tak susun cara lain? Siapa boleh datangkan susunan selain daripada 4 ini? Siapa? Ada tak susunan yang lain selain daripada 4 ni? Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia makan. Kita tengok dekat sini, hadun awsat berulang begini dekat yang pertama, yang kedua dekat sini, yang ketiga dekat sini, dan yang keempat dekat sini. Ada ataupun tidak ihtimal yang lain? Ada ataupun tidak ihtimal lain? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Okey, baik. Kalau kita susun hadun awsat begini, maknanya susunan yang pertama, kedua ataupun ketiga dan keempat, ini semua susunan ini yang dipanggil sebagai al-ashkal. Dipanggil sebagai al-ashkal al-arba'ah. Dipanggil sebagai syakal-syakal yang 4. Al-ashkal al-arba'ah. Baik. Tengok dulu, nanti saya bagi masa untuk salin. Kita bincang hari ini perbahasan al-ashkal. Okey, kita dah kenal qiyas iktirani tu macam mana, dan kita dah kenal juzuk di dalam qiyas iktirani, dan kita dah kenal muqaddimah di dalam qiyas iktirani. Berbaki seterusnya adalah susunan qiyas iktirani melihat kepada tartib ataupun susunan hadun awsat. Pembahagian qiyas ataupun bentuk qiyas, bentuk 2 muqaddimah di dalam qiyas,
iktirani, melihat kepada susunan haddun awsat. Kenapa kita tengok susunan haddun awsat? Sebab haddun awsat sahaja yang berulang di dalam dua muqaddimah. Haddun asghar dengan akbar tidak berulang. Jadi kita tak boleh nak susun, ataupun kita tak boleh nak ihtimalkan seperti mana kita ihtimalkan dalam haddun awsat. Kita tak boleh nak susun macam kita susun haddun awsat. Sebab haddun awsat dua-dua ada, sughra ada, kubra ada. Tapi haddun akbar dan haddun asghar dia hanya ada satu saja. Jadi susunan yang boleh kita buat adalah melalui haddun awsat. Baik, jadi al-ashkal ataupun syaklun, syakal ni apa dia? Syakal ni adalah hay'atu, bentuk, muqaddimatai, dua muqaddimah al-qiyas, dua muqaddimah qiyas, bi'tibar, melihat kepada tartib susunan haddun awsat. Melihat kepada susunan haddun awsat. Jadi kalau kita tengok dekat sini, haddun awsat, kalau dia mahmul, dekat sinilah yang pertama ni, mahmul dekat sughra, maudhu' dekat kubra. Yang kedua, dua-dua mahmul. Yang ketiga, dua-dua maudhu'. Dan yang keempat, maudhu' fil sughra, mahmul fil kubra. Jadi empat bentuk ini dipanggil sebagai al-ashkal al-arba'ah. Al-ashkal al-arba'ah. Baik. Jadi kalaulah, mana saya nak padam? Jadi kalaulah kita tengok dekat susunan haddun awsat, kita tengok dekat sini susunan haddun awsat, kita boleh bahagikan empat benda lah, empat jenis susunan. Baik, jadi kita tengok susunan yang pertama, haddun awsat mahmulan fis sughra, ataupun kita kata in kana haddun awsat, in kana haddun awsat mahmulan fis sughra mawdu'an fil kubra. Ini yang pertama, dipanggil sebagai asyaklu al-awwal. Ini istilah dia. Ini istilah dia. Dia tak ada nama khusus. Dia 1, 2, 3, 4 je. Dia al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi'. Dia bukan ada nama gempak-gempak tak ada. Dia asyaklul awwal. Tu nama dia. In kana haddun awsat, ni haddun awsat mahmulan fi sughra mawdu'an fil kubra, dipanggil sebagai syakal awal. Yang kedua, in kana haddun awsat mahmulan fihima, dua-dua dekat sughra dan kubra, dipanggil sebagai asyaklu al-thani. Yang ketiga, in kana haddun awsat mawdu'an fihima, dipanggil sebagai asyaklu al-thalith. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, in kana haddun awsat mawdu'an fis sughra mahmulan fil kubra, ini dipanggil sebagai asyaklu ar-rabi', syakal yang keempat, syakal rabi'. Jadi kita tengok dekat sini kedudukan haddun awsat. Sekarang ni cuba dapatkan dia punya formula dulu. Nanti saya akan bagi contoh dari sudut istimal dia, penggunaan dia. Cuma sekarang ni kita guna rumus lagi senang. Kita tak fikir qadiyah tu betul atau salah. Sebab sekarang ni perbincangan kita adalah berkait dengan suratul qiyas. Perbincangan kita sekarang ni berkait dengan suratul qiyas, iaitu apa? Gambaran ataupun kerangka formula bagi qiyas sahaja. Kita baru nak bincang isi dalam. Isi dalam tu nanti kita akan masuk dalam qiyas maddi. Itu dalam perbahasan yang dipanggil sebagai sina'atul khams, dan kita tak masuk lagi perbahasan tersebut. Sekarang ni fokus kepada formula semata-mata. Jadi sekarang ni syakal kita dah kenal. Syakal adalah bentuk qiyas, bentuk dua muqaddimah qiyas melihat kepada susunan haddun awsat. Kalau haddun awsat mahmul dalam sughra, maudhu' dalam kubra, dipanggil sebagai syakal awal. Kalau haddun awsat mahmulan fi sughra wal kubra, dipanggil sebagai syakal thani. Kalau haddun awsat maudhu'an fi sughra wal kubra, dipanggil sebagai syakal thalith.
Kalau hadun awsat mawdu'an fi sughra mahmulan fil kubra dipanggil sebagai syakal rabi'. Jadi ini istilah dalam perbahasan yang seterusnya dalam qiyas iqtirani, iaitu al-ashkal al-arba'ah. Ada soalan? Ada soalan? Faham tak? Jangan tulis dulu, faham tak? Faham tak ni? Faham? Okey. Sekejap. Saya buat contoh. Jangan tulis dulu, jangan tulis dulu. Dengar dulu. Ini saya padam Yang ni dia. Kita dah letak dalam kepala ni. Ini semua istilah dia. Contoh kalau kita buat dengan syakal yang pertama. Syakal yang pertama senang je lah. Kita dah biasa dulu. Syakal al-awwal. Contoh bagi syakal awal. Kita kata al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Jadi ini dipanggil sebagai, bagi nampak betul. Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Ini syakal yang pertama. Nampak? Yang berulang apa? Dalam ayat ni yang berulang apa? Mutaghayyir. Mutaghayyir yang awal mahmul dekat dalam surah, mawdu' dalam kubra, maka dia dalam syakal awal. Contoh yang kedua, syakal thani. Kita kata apa? Al-alam mutaghayyirun, al-hadis mutaghayyirun. Jadi dua-dua dekat mahmul. Jadi ini syakal thani. Yang ketiga, syakal salis. Al-mutaghayyirun alamun wa al-mutaghayyir hadisun. Jadi ini syakal ketiga, syakal salis. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, al-mutaghayyir alamun al-hadis mutaghayyirun. Jadi mutaghayyir sekarang ini semua kias ni kita susun satu bentuk yang sama, bukan satu bentuk, satu isi yang sama, iaitu antara alam, hadis dan juga mutaghayyir yang berulang mutaghayyir. Jangan tengok betul ke salah tak. Ni sekarang contoh saja. Ni contoh semua ni. Contoh sahaja. Jadi kita tengok yang pertama, mutaghayyir yang berulang sekarang ni. Hadun awsat dalam ni apa? Alam. Hadun akbar hadis. Hadun awsat mutaghayyir. Jadi kita tengok yang pertama, mutaghayyir dekat mahmul, mutaghayyir dekat mawdu'. Mahmul dalam sughra, mawdu' dalam kubra. Syakal awal. Syakal sani, mutaghayyir duduk dekat mahmul dalam sughra dan juga dalam kubra. Seterusnya syakal salis, mutaghayyir duduk di dalam mawdu', sughra dan juga mawdu' kubra. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, mutaghayyir mawdu' dalam sughra, mahmul dalam kubra. Yang keempat ni seolah-olah, bukan seolah-olah, dia adalah akas ataupun lawan bagi syakal yang pertama. Syakal pertama kan kedudukan dia begini, syakal yang keempat kedudukan dia begini. Dia melawan arus. Dia melawan syakal yang pertama. Baik, ada soalan? Faham tak? Faham tak? Ni nampak dulu bentuk dia dulu. Ada soalan? Saya minta maaf macam sekejap kat sana, sekejap kat sana. Nampak? Boleh kan? Boleh faham kan? Ada soalan? Ada soalan untuk syakal? Ada soalan? Faham tak? Faham tak? Jujur. Berdosa tau, tak jujur. Faham tak? Faham tak? Ini syakal. Syakal ni apa? Kalau tak boleh nak ni jangan pandang dulu. Ni saya nak bagi contoh je. Kalau tak boleh yang tu ambil yang ni. Rumus dia sahaja. Rumus dia. Dan sebenarnya kebanyakan kitab awal-awal dulu dia guna rumus. Dia tak guna contoh. Dia tak isi lah. Dia guna contoh. Alif, ba, jim. Itu syakal pertama. Alif, ba, jim, ba, syakal yang kedua. Alif, ba, jim, syakal yang ketiga. Ba, alif, jim, ba, syakal yang keempat. Dia macam tu dulu. Cumanya kita datangkan ataupun manatikoh ataupun ulama-ulama datangkan contoh untuk taudih sahaja. Tapi dia punya asas dia ataupun formula dia ni, ataupun formula dia yang atas ni. Ini yang dipanggil sebagai al-ashkal al-arba'ah. Syakal yang empat. Dalam tu nampak tak? Betul? Sebab itu orang kata tak nampak. Sebab silau. Ke silau juga? Nampak? Boleh lah, atas je lah.
Tak apalah, dia dengarlah saya sebut. Ada soalan? Nampak tak? Ini satu mustalah baru kita bincang. Satu tu secara umum lah, iaitu ashkal. Kita dah tahu bentuk kias iktirani bagaimana. Kias iktirani ni apa? Kias yang mana natijah ada dalam kias tetapi secara maddah sahaja. Secara ajza, maknanya ajza'ul natijah ada dalam maddah, ada dalam kias. Ajza'un natijah ada dalam kias. Itu kias iktirani. Kias iktirani, ajza'un natijah wujud dalam kias. Ingat tahu, kias adalah premis 1 dan premis 2 sahaja. Itu kias. Natijah bukan kias, natijah adalah lazimul kias, perkara yang melazimi kias. Dapat? Ada soalan? Tulis. Siapa yang nak tulis? Ini adalah al-ashkal al-arba'. Nampak tak? Nampak? Nampak Saya pun bawa marker tak? Saya ada marker. Ni permanent bukan? Buat. Ni siapa punya? Om ni. Nampak tak perbahasan syakal? Ke tak nampak lagi? Tulis dulu. Habiskan tulis. Sibuk je kan? Orang nak tulis nak bercakap. Tulis. Dulu stam sampai syakal tak? Sampai kan? Syakal awal sahaja, betul? Ke 4-4? 4-4? Serius kan? Keluar veksa pun 4-4 tu? Ke tak keluar syakal? Tak jawab. Dah tulis? Belum? Dah belum? Belum. Soalan boleh? Dapat? Sebelum ni ada belajar dah sebelum ni? Dia tak belum lagi? Tapi nampaknya ni. Dah? Belum? Tulis. Laju sikit. Dah tulis. Dah semua. Okey. Baik.
uh, Saya ulang lagi sekali sebelum kita masuk yang seterusnya. Saya ingatkan hari ini, perbahasan hari ini memang kita banyak sangat guna istilah. Kita akan ada tambah istilah dan tambah maklumat yang banyak. Tapi di awal-awal dia susah. Nanti bila kita dah bincang dan kita dah pecahkan setiap satu, kita pecahkan setiap satu syakal apa semua tu, perbahasan yang akan yang mendatang ni semua dia akan nampak lebih jelas lah. Cuma awal-awal je nanti, sebab kita akan main dengan istilah yang baru semua. Semua istilah yang baru. Syakal tak pernah dengar sebelum ni. Syakal tak ada kita bincang sebelum ni dalam perbahasan mantik. Syakal tak ada lagi. Cumanya qadiyah hamliyah kita dah ada bincang apa dia. Kemudian qiyas iktirani kita dah bincang apa dia. Dan had-had hudud yang ada pun kita dah bincang sebelum ni. Cumanya syakal tu benda yang baru. Syakal awal, syakal sani, syakal salih, syakal rofiq. Itu semua adalah perbahasan yang baru hari ni. Baik, saya ulang lagi sekali sikit ringkas, kemudian kita masuk yang seterusnya. Baik, sekarang ni kita dah kenal bentuk qiyas iktirani. Betul, kita dah kenal bentuk qiyas iktirani. Qiyas iktirani adalah qiyas yang mana di dalam qiyas ada ajza'un natijah, ma dalla 'ala natijati bil quwwah, iaitu bimaddatiha wa suratiha. Bimaddatiha la bisuratiha. Maknanya bimadatin natijah ataupun ajza'un natijah, bukan dengan suratun natijah. Baik, ajza' tu apa? Juzuk lah. Maudhu' mahmul tu di dalam muqaddimah ataupun di dalam qiyas. Jadi kita dah bincang qiyas iktirani mesti ada dua muqaddimah, dua qadiyah. Yang kita kata qadiyah di dalam qiyas kita panggil muqaddimah. Dia adalah satu benda yang sama tapi namanya berbeza ikut kepada tempat. Bendanya sama, qadiyah, cumanya bila dia duduk dalam qiyas dipanggil sebagai muqaddimah. Kalau dia menjadi perkara yang melazimi qiyas dipanggil sebagai natijah. Macam itulah dan seterusnya. Jadi bendanya sama. Jadi kalau qiyas iktirani mesti ada dua muqaddimah, ada sughra, ada kubra. Ada muqaddimah sughra, muqaddimah yang pertama, dan muqaddimah kubra, muqaddimah yang kedua. Baik, macam saya tunjuk yang tu, yang tengah-tengah tu kan, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Baik, kita bincang qiyas iktirani macam apa yang disebut oleh Imam Akhdari. Qiyas iktirani adalah qiyas yang kebiasaannya dan banyak keadaannya menggunakan qadiyah hamliyah, sehingga Imam Akhdari sebutkan wahtassa bil hamliyati. Qiyas iktirani ni khusus untuk qadiyah hamliyah. Jadi qadiyah hamliyah, ajza' bagi qadiyah hamliyah apa? Maudhu' dan juga mahmul. Jadi muqaddimah sughra adalah ibarah ataupun dia adalah satu muqaddimah yang di dalamnya ada sughra dan ada kubra. Di dalamnya ada maudhu' dan juga mahmul. Begitu juga dengan muqaddimah kubra, di dalamnya ada maudhu' dan juga mahmul. Baik, sekarang ni kita bincang sebelum ini ajza' bagi qiyas iktirani, juzuk bagi qiyas iktirani ada tiga. Yang pertama dipanggil sebagai haddun asghar, iaitu apa? Makana maudhu'an fin natijah. Yang kedua haddun akbar, makana mahmulan fin natijah. Dan yang ketiga haddun awsad, makana mahzufan fin natijah, yang dihazafkan di dalam natijah ataupun yang berulang di dalam muqaddimatain, di dalam dua muqaddimah sughra dan juga kubra. Baik, sekarang ni yang berulang satu sahaja, iaitu haddun awsad. Kalaulah kita susun qiyas ikut kepada susunan haddun awsad, sebab kita dah bincang sughra kubra adalah gabungan daripada maudhu' dan mahmul. Jadi haddun awsad boleh duduk antara dua ni, sama ada maudhu' ataupun mahmul dalam dua muqaddimah, dalam sughra dan juga dalam kubra. Baik, kalau kita susun haddun awsad, mahmul dalam sughra, maudhu' dalam kubra, dipanggil sebagai syakal awal. Sebelum itu, kalaulah kita susun qiyas iktirani, kita susun ajza' qiyas iktirani melihat kepada susunan haddun awsad. Kita susun qiyas iktirani bergantung kepada susunan haddun awsad, dipanggil sebagai syakal.
Syakal ni adalah bentuk kias iktirani, bentuk muqaddimah dalam kias iktirani dengan kita susun haddun awsat. Maknanya apa? Syakal adalah bentuk kias, bentuk muqaddimah di dalam kias iktirani melihat kepada susunan haddun awsat. Dia duduk mana dalam kias? Kat mana satu dia duduk? Kan kita ada maudhu' mahmul tu kan? Jadi haddun awsat akan pilih dua tempat, satu dekat sughra, satu lagi dekat kubra. Baik. Jadi kalaulah haddun awsat duduk dalam mahmul, dalam dalam muqaddimah sughra, maudhu' dalam muqaddimah kubra dipanggil sebagai asyaklul awal, syakal yang pertama. Alif ba alif, alif ba jim. Jadi alif ba tu mahmul, ba yang kedua, ba tu maudhu', jim dipanggil sebagai syakal awal. Kalau haddun awsat mengisi tempat mahmul di dalam dua-dua muqaddimah sughra dan kubra dipanggil sebagai syakal thani, syakal yang kedua. Iaitu apa? Haddun awsat mahmulan fi sughra wal kubra. Kalaulah kedua-duanya, iaitu kalaulah haddun awsat duduk ataupun berada di dalam maudhu' sughra dan kubra, dalam dua muqaddimah, dipanggil sebagai syakal thalith. Kalau dia lawan daripada syakal yang pertama, ataupun apa? Kalaulah dia duduk di dalam maudhu' bagi sughra dan mahmul bagi kubra, dia dipanggil sebagai syakal rabi'. Jadi kita ada 4 syakal. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi kalau orang tanya ma makna syaklul awal, tu makna dia. Makana haddun awsat mahmulan fi sughra mawdu'an fil kubra. Syakal thani, makana haddun awsat mahmulan fihima. Syakal thalith, makana haddun awsat mawdu'an fihima. Syakal rabi', makana haddun awsat mawdu'an fi sughra mahmulan fil kubra. Ataupun kita kata syakal rabi' adalah aksul awal, akas bagi syakal yang pertama. Akas kat sini akas lughawi, bukan akas istilahi yang kita bincang sebelum ini. Boleh? Ada soalan untuk syakal? Ada soalan? Kias ikrar askar ini, kias ikrar ini diakibat tertib haddun, betul. Kias iktirani bi'tibar tertib haddun awsat. Betul. Ada soalan? Ada soalan? Ada satu lagi ni nanti kita bincang. Hai'ah seterusnya, rentetan daripada syakal. Dia bukannya satu kisim, dia bukanlah maknanya lawan kepada syakal, tidak. Dia adalah tambahan. Kita kan kalau syakal ni kita hanya tengok kepada tartib haddun awsat. Kalau kita tengok lagi satu perkara, kita tambah, bukan kita tengok perkara yang lain, tak, kita tambah satu lagi perkara yang kita iktibarkan, nanti dipanggil dalam syakal, dalam mantik ni satu lagi perbahasan. Selepas ni. Baik, ada soalan lain? Ada soalan tak? Siapa nak tanya? Ada? Ada? Tak ada? Okey, baik. Bagus, semua faham. Okey, ada lagi. Kalau misalnya lebih dari 2 mukadimah. Lebih daripada 2 mukadimah. Itu namanya Okey, kalau lebih daripada 2 mukadimah, nanti kita akan bincang yang dipanggil sebagai kias murakkab. Kias murakkab tersusun daripada lebih daripada 2 mukadimah. Tetapi bila kita tahqiq dalam kias murakkab, dia adalah gabungan daripada kias 2 mukadimah, 2 mukadimah, 2 mukadimah, 2 mukadimah. Jadi walau lebih daripada 2 mukadimah sekalipun dalam kias, sebenarnya dia kembali kepada 2 mukadimah. Kias yang kita bincang ni, kalau di 2 mukadimah sahaja dipanggil sebagai kias basit. Kalau dia lebih daripada 2 mukadimah dipanggil sebagai kias murakkab. Tetapi hakikat kias murakkab adalah gabungan ataupun gabungan daripada kias basit yang banyak. Contoh, kalau saya kata kullu insan hayawan, wa kullu hayawan hassas, wa kullu hassas jismun, wa kullu jismin jauharun, wa kullu jauharin mawjudun. Kan lebih kan? Tapi sebenarnya dia adalah gabungan daripada kias basit. Iaitu apa? Kullu insan hayawan, wa kullu hayawan hassas. Kullu insan hassas. Diambil natijah tu jadi kias seterusnya. Kullu hassas, apa saya sebut tadi?
kullu insan hassas wa kullu hassas jismun wa kullu hassas jismun. Natijah dia kullu insan jismun. Kullu insan jismun ambil jadikan sughra dan ambil kubra seterusnya. Kullu insan jismun wa kullu jismin jauharun, kullu insan jauharun. Nampak tak? Jadi hakikat qadiyah yang lebih daripada dua ataupun muqaddimah yang lebih daripada dua dikembali sebenarnya kepada qiyas basit yang terbina daripada dua muqaddimah. Apa? Berlaku rumus. Kalau rumus buat je lah rumus sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita nak buat dalam bentuk rumus agak susah. Sebab apa? Kita kena tahdid dulu haddun awsat. Jadi sebenarnya qiyas murakkab dia bukan satu haddun awsat tapi lebih daripada satu. Cumanya hakikat dia adalah qiyas basit. Ada soalan lain? Ada soalan? Faham? Faham. Okey, baik. Seterusnya kita bincang baik, saya sebelum ni ingat lagi tak dulu, lepas habis daripada kita bincang qadiyah hamliyah, saya ada bincang dan saya ada isyaratkan satu perbahasan ataupun satu perkara yang penting yang dipanggil sebagai al-maqalib al-arba' ataupun al-mahsurat al-arba', iaitu apa? Qadiyah yang diguna pakai ataupun yang mu'tabar di dalam perbahasan ilmu. Qadiyah ataupun al-qadaya al-mu'tabarah fil ulum. Qadiyah yang mu'tabar dalam ilmu-ilmu, tidak terhad kepada ilmu tertentu tetapi mutlaqul ilmi, apa-apa saja ilmu. Yang kita bincang iaitu dipanggil sebagai al-matalibu al-arba'. Dan saya dah sebut sebelum ini, kalaulah kita tengok qiyas hamli, kalaulah kita tengok qadiyah hamliyah, kita tengok pecahan di dalam qadiyah hamliyah, semua sekali secara tafsil ada 8. Tetapi yang sebenar-benarnya ataupun yang diguna pakai dalam perbahasan ilmu hanyalah ada 4 sahaja, iaitu apa? Qadiyah kulliyah, mujabah, kulliyah salibah, juz'iyah, mujabah, juz'iyah salibah. Dan kita dah bincang kenapa muhmalah tidak diletak dalam qadiyah ilmu ataupun tidak dijadikan sebagai muqaddimah yang tidak dijadikan sebagai qadiyah yang mu'tabar dalam ilmu, kerana qadiyah hamliyah ada ihtimal. Dan kita sebutkan dalam perbahasan mantik ataupun dalam perbahasan ilmu, bila kita nak isbat sesuatu, kita nak benda yang jazim, benda yang tetap. Tak nak ada possibility. Tak nak boleh A atau B. Tak. Kalau A, kalau B, B. Tak boleh ada possibility, tak boleh ada kebarangkalian. Kalau berlaku kebarangkalian dalam penghujahan, hujah tersebut ditolak. Sebab kita kata idza tatarraqa al-ihtimal. Kalau berlaku kebarangkalian, possibility dalam penghujahan, saqatal istidlal, maka tertolak, jatuh, ditolak istidlal yang dibuat ataupun dalil yang dibuat. Maka kerana itu qadiyah muhmalah tidak dijadikan sebagai qadiyah yang mu'tabar dalam ilmu. Itu satu. Yang kedua, kita dah selesaikan qadiyah hamliyah, qadiyah muhmalah, kita dah selesaikan qadiyah muhmalah. Kita sebutkan qadiyah muhmalah fi quwwati al-juz'iyah. Selesai. Yang kedua, qadiyah syakhsiyah. Kenapa bukan qadiyah yang mu'tabar dalam ilmu? Kita sebutkan bila kita bincang perbahasan ilmu, dia bukan perbahasan yang khusus kepada orang-orang tertentu. Tidak, dia adalah perbahasan umum. Bila kita kata ilmu, ilmu tu maknanya benda yang kulli, benda yang umum. Maka tidak ada faedah untuk kita bincang per orang, seorang-seorang. Kerana qadiyah syakhsiyah adalah maudhu'nya juz'i, maudhu'nya adalah kata nama khas, per orang. Maka tidak ada faedah nak bincangkan per orang. Maka kerana itu tidak dibincangkan ataupun tidak dijadikan qadiyah syakhsiyah sebagai qadiyah yang mu'tabar dalam ilmu. Yang mu'tabar dalam ilmu sama ada hukum keseluruhan, isbat sesuatu secara kulli ataupun nafi sesuatu secara kulli, ataupun isbat separuh daripada sesuatu ataupun nafi separuh daripada sesuatu. Jadi dia ada 4. Dipanggil sebagai al-mahsurat al-arba' ataupun al-matalibul arba'. Qadiyah yang mu'tabar dalam ilmu, bukan mutlaqul ilmi, apa-apa ilmu sahaja. Baik, jadi sekarang ni benda tu dah ada dalam kepala ni semua. Tasawur dia dah ada kan?
dah qadiyah muktabar dalam kepala kita semua. Sekarang ni kita bincang syakal. Kita tak bincang dia qadiyah dia qadiyah apa, betul tak? Kita hanya bincang kedudukan haddun awsat, betul? Kita tak bincang pun surah dia apa, surah dia qadiyah apa, tak, kita tak bincang lagi. Sekarang ni kita nak masuk perbahasan seterusnya. Kalau kita dah kenal syakal adalah kedudukan haddun awsat, melihat syakal adalah bentuk kias melihat kepada kedudukan haddun awsat, kan, macam ni. Kalau kita tambah lagi satu, kita kata kalau kita nak tengok sur dia, kita kata kalau kita nak tengok sur bagi setiap qadiyah, setiap muqaddimah dalam kias, kita nak tengok sur dia. Sebab apa? Sebab qadiyah yang muktabar semua ada, qadiyah yang muktabar dalam ilmu semuanya adalah qadiyah musawwarah. Jadi kalau kita nak tengok, kita nak tambah lagi satu perkara di dalam syakal, iaitu apa? Kita nak tambah, kita nak tengok sur bagi muqaddimah, dipanggil dalam perbahasan mantik dipanggil sebagai ad-darbu. Ad-darbu. Jadi kalau syakal adalah bentuk kias melihat kepada kedudukan haddun awsat, tetapi darab adalah kedudukan ataupun bentuk kias melihat kepada kedudukan haddun awsat dan diiringi dengan sur. Maknanya apa? Sur kulli ataupun sur juz'i. Baik, saya terang. Jangan risau. Okay, baik. Yang ni dah Yang ni dah. Okey. Kita kata tadi syakal kita tengok kedudukan haddun awsat sahaja. Syakal adalah hay'atu al-qiyas ataupun hay'atul muqaddimah. Hay'atu muqaddimatai al-qiyas, dua muqaddimah qiyas bi'tibar tertib al-haddi al-awsat. Yang tadi itulah syakal. Baik, kalau kita nak tengok sur bagi muqaddimah ma'a al-aswar, kalau kita nak tengok sur sekali, maknanya kulli ke juz'i, muqaddimah surah dia kulliyah ke juz'iyah, salibah ke mujabah, kubra dia begitu juga, kulliyah ke juz'iyah, salibah ke mujabah, ini dipanggil sebagai ad-darbu. Jadi syakal apa? Syakal adalah hay'atul muqaddimatai qiyas bi'tibari tartibi haddin awsat. Itu adalah syakal. Ma'al aswar adalah ad-darbu. Jamak dia ad-durub. Jadi kita akan bincang satu persatu. Baik, sekarang ni kita kata kalau tadi, tengok dulu, lepas ni baru ni, baru salin. Muqaddimah surah, kita ada muqaddimah surah, kita ada muqaddimah kubra. Sekarang ni syakal tadi dia hanya bincang haddun awsat duduk dekat mana. Haddun awsat duduk di mana, itu sahaja. Baik, sekarang ni kalau kita nak bincang sur bagi, kita nak bincang sur bagi setiap muqaddimah, itu dipanggil sebagai darab. Jadi kalau kita tengok satu persatu, kalau dia adalah muqaddimah surah, ada berapa kebarangkalian sur yang boleh kita letak? Ada 4. Sama ada sur kulli mujabah, ataupun kulli salibah, kulliyah salibah, ataupun juz'iyah mujabah, ataupun juz'iyah salibah. Jadi ada 4. Baik, sekarang ni saya nak bagi nampak. Kalaulah kita ambil surah, kalau surah dia kulliyah mujabah, berapa ihtimal untuk kubra kalau surah dia kulliyah mujabah? 4, betul? Kubra dia boleh jadi 4. Sama ada kubra dia kulliyah mujabah, ataupun kulliyah salibah, ataupun kulliyah, ataupun juz'iyah mujabah, ataupun juz'iyah salibah. Jadi ada berapa? 4. Kalau sugranya kita ambil kulliyah
salibah. Kubra ada berapa ihtimal? Ada 4 juga. Kuliah, mujabah, kuliah, salibah, juz'iyah, mujabah, juz'iyah, salibah. Jadi ada 4. Kalau sughra, kita guna juz'iyah, mujabah. Kubra ada sama 4 ihtimal. Kuliah, mujabah, kuliah, salibah. Maknanya apa? Sughra, juz'iyah, mujabah, kubra, kuliah, salibah. Sughra, juz'iyah, mujabah, kubra, kuliah, salibah. Sughra, juz'iyah, mujabah, kubra, juz'iyah, mujabah. Sughra, juz'iyah, mujabah, kubra, juz'iyah, salibah. Ada 4 juga. Yang terakhir sekali, kalau kita ambil sughra dia juz'iyah, salibah, kubranya begitu juga, ada 4 ihtimal. Kuliah, mujabah, kuliah, salibah, juz'iyah, mujabah, juz'iyah, salibah. Ada 4. Ada 4. Ada lagi ihtimal lain? Ada lagi ihtimal lain tak? Ada tak? Tak ada. Jadi 4 dalam 4 berapa? Ada 16. Kita ada 16 dorob. Kita ada berapa syakal tadi? Darab dengan 4. Kita ada berapa dorob semua sekali? 64. Kita ada 64 dorob semua sekali. Okay, jangan tulis dulu. Saya tahu pening kan? Jangan tulis dulu. Biar saya nak terang satu persatu dulu. Okay, kita ada 64 dorob semua sekali. Baik, saya ulang lagi sekali. Sekarang ni, kalau syakal, kita hanya lihat kedudukan haddun awsat. Kita tak bincang pun sughra dia apa? Sughra dia kuliah ke, salibah ke? Tidak, kita tak bincang. Kalau kita masuk kepada sur, kita tengok kepada sur juga, maknanya kuliah, kita tengok sur kulli mujab atau kulli salab ataupun juz'i mujab, juz'i salab, itu dipanggil sebagai dorob. Jadi dorob adalah bentuk kias, bentuk muqaddimah kias, melihat kepada susunan haddun awsat dan juga sur. Sur tu maknanya apa? Ingat lagi sur maksudnya apa? Ma yadullu ala kamiyatil afrad. Maknanya yang tunjuk kepada kuantiti afrad. Jadi sekarang ni kita ada 2 muqaddimah dalam kias. Kita ada sughra dan kita ada kubra. Jadi sughra tu adalah qadiyah, kubra tu pun adalah qadiyah juga. Baik, sekarang ni kita kata dah sur qadiyah yang musawwarah hanya ada 4 sahaja, dan 4 ni adalah matalibul arba' ataupun qadiyah yang mu'tabar dalam perbahasan ilmu. Sebab itu kita teruskan mengguna 4 qadiyah ni. Kita dah tolak 4 lagi dengan sebab yang saya sebutkan tadi. Baik, jadi kalaulah muqaddimah sughra adalah kuliah mujabah, maka ihtimal ataupun kubra bagi sughra kubra bagi kuliah mujabah, kubra bagi sughra kuliah mujabah ada 4 kebarangkalian. Sama ada dengan kuliah mujabah, maknanya kuliah mujabah. Contohnya apa? Kullu insan hayawan wa kullu hayawan hassas. Nampak? Dua-dua kuliah mujabah. Jadi dua-dua kuliah mujabah. Kullu insan hayawan, kullu hayawan hassas. Jadi dua-dua tu kuliah mujabah. Baik, kalau sughranya kuliah mujabah, boleh juga kubranya kuliah salibah. Kullu insan hayawan la syai'a minal hayawan bihajarin. Kullu insan hayawan kuliah mujabah. La syai'a minal hayawan bihajarin kuliah salibah. Jadi boleh tak? Nampak tak? Dapat tak? Okay. Kalau sughranya kuliah mujabah, boleh jadi kubranya juz'iyah mujabah. Contohnya kullu insan hayawan ba'du hayawan hassas. Jadi kullu insan hayawan kuliah mujabah. Ba'dul insan hassas kuliah juz'iyah mujabah. Boleh jadi kuliah mujabah dengan juz'iyah salibah. Kullu insan hayawan ba'dul hayawan laisa bisahilin. Ba'dul hayawan laisa bisahilin. Jadi kullu insan hayawan kuliah mujabah, kubranya ba'dul hayawan laisa bisahilin kuliah salibah. Dapat tak? Okay, jadi ini satu bentuk. Kalau sughranya mujabah, kalau sughranya kuliah mujabah, kubranya boleh jadi 4 perkara, 4 qadiyah, 4 qadiyah lah ni. Kalau sughranya kuliah salibah, kubranya juga boleh jadi 4. Begitu seterusnya, sughra juz'iyah mujabah, sughra juz'iyah salibah. Jadi sekarang ini satu bentuk. Ini satu bentuk, satu dorob. Ini wajah bagi dorob. Sekarang ni kita ada 4 ashkal.
4 ashkal ni semua ada darab. Dapat? Sebab syakal ni hanya susunan haddun awsat. Kemudian kalau susunan haddun awsat berpisah macam mana pun, semua susunan tersebut ada darab, iaitu ada kulliyah dan juga juz'iyah, salibah ataupun mujabah. Maka kita ada 4 syakal. Maka setiap satu syakal ada 16 darab. Maka kalau kita jumlahkan semua sekali, maknanya satu syakal ada 16, ada 4 syakal, semua darab daripada awal sampai akhir semua sekali ada 64 darab. Sebab apa ada 64? Sebab satu syakal ada 16. Betul tak? 16, 16, betul lah. 16, 16, 32, 32, 32, 64. Faham tak kenapa boleh jadi macam ni? Dapat tak? Kejap, saya tunjuk lagi satu supaya nampak. Sekejap, nak salin ke nanti dulu? Nak salin? Okay, salin sekejap. Nak salin apa? Boleh? Nak salin? Salin. Awak salin, saya tulis benda lain. Simpanan ini supaya nampak. Kita buat satu buku. Nampak kan? Dah belum? Dah. Ini jangan tulis, yang ni nanti dulu. Yang gambar rajah nanti dulu. Saya terang dulu. Sampai 10.30. Sempat tak? Sempat, insyaAllah. Kalau tak sempat, kita berhenti kat sini. Berhenti kena syakal lebih. Ni kelas ke berapa? 15? 15 tak? Banyak kali ni banyak 15. Kalau ni hari ni 15, maknanya 16, 17, 18. Okey. Boleh. Tak apa, lajak sikit. Okey je kan? Lajak tu bukan maksud saya lebih daripada 16. Selalu kita 16 ataupun 15 je. 16, 17 kan? Tak apalah. Special sikit kan? Dah belum? Dah? Okey. Dah Okey, sekarang ni dah belum? Okey. Tulis dulu. Sebab yang ni memang kena fokus. Sebab hari ni macam belajar matematik sih. Ini macam belajar matematik. Tapi dia tak susah. Saya jujur saya kata dia tak susah. Awal-awal je dia nampak susah. Satu sebab istilah, satu lagi sebab kita jarang guna. Tapi sebenarnya kita guna tapi tak perasan. Kita sebenarnya susun je, syakal apa semua tu ada dalam kepala kita. Tapi selalu yang keluar kat mulut kita natijah. Tapi proses tu sebenarnya berlaku dekat akal. Perasan dan tak perasan saja. Benda tu tak boleh nafikan. Dia akan masuk dulu dalam kepala kita. Masuk tu
Dia akan pilih sama ada duduk syakal awal, syakal sani, syakal salis, syakal robe'. Kemudian tengok ada natijah ke tak ada natijah. Tu nanti kita akan bincang perbahasan adakah semua duruk-duruk ini ada natijah ataupun tidak. Dah? Belum? Dah? Okey, baik. Sekarang ni kita saya ulang lagi sekali supaya bagi nampak betul-betul. Syakal ataupun perbahasan syakal yang kita bincang tadi, kita hanya khusus kepada kedudukan haddun awsat di dalam sughra ataupun kubra. Sama ada duduk dekat mahmul ataupun maudhu, itu sahaja. Kita tak bincang pun qadiyah tu qadiyah apa. Kita hanya tumpu pada haddun awsat, itu syakal. Baik, kalau kita tengok sekali qadiyah bagi muqaddimah sughra ataupun muqaddimah kubra, kulliyah ataupun juz'iyah, salibah ataupun mujabah, maka itu dipanggil sebagai ad-darbu. Jadi syakal ni hanya melihat kepada bentuk kias, melihat kepada haddun, susunan haddun awsat, itu kias, itu syakal. Tapi kalau kita tambah lagi satu, kita nak tengok sekali sur ataupun kita panggil qadiyah musawwarah ataupun qadiyah yang ada sur ataupun sur kulli ataupun sur juz'i, itu dipanggil sebagai ad-darbu. Sebab itu kita susun. Kalaulah sughronya kulliyah mujabah, tengok saya buat gambar aja ni bagi nampak lagi jelas. Kalau sughra, ke bawah ni sughra, ke bawah sughra melintang kubra, ke bawah sughra melintang kubra. Ingat lagi kan dulu jadual-jadual sekolah macam ni kan? Bawah tu hari, ke tepi tu mata pelajaran kan? Bukan mata pelajaran, masa. Selalunya masa. Okay, bawah tu sughra, yang melintang tu adalah kubra. Kalau sughranya kita ambil, kita tengok. Kalau sughranya kulliyah mujabah, maka kubranya ada 4. Kubranya sama ada kulliyah mujabah, kubranya kulliyah mujabah, ataupun kulliyah salibah, ataupun juz'iyah mujabah, ataupun juz'iyah salibah. 4. Ada 4. Kalau sughranya kulliyah salibah, begitu juga. Ada 4 ihtimal dia. Kalau sughranya juz'iyah mujabah, ada 4 juga. Kalau sughranya juz'iyah salibah, ada 4 juga. Jadi 4 dalam 4 semua sekali ada 16. Darab semua sekali ada 16. Tetapi itu untuk satu syakal. Untuk satu syakal. Maknanya kalaulah kita kata gini, kalaulah syakal bagi yang ada dekat sini, kalaulah syakal awal, maknanya apa? Maka haddun awsat mahmulan fi sughra mawdu'an fil kubra, maka ada ihtimal 16 darab. Jadi ada ihtimal 16 darab. Kita ada 4 syakal, maka semua sekali ada 64 darab. Soalan saya, adakah semua darab sekarang ni semua adalah bentuk kias kan? Bentuk kias. Dia kias lah, dia bukan benda lain. Dia mesti ada natijah juga. Ini bukan perbahasan lain, tidak. Ini perbahasan dalam kias juga. Maknanya kias yang kita sebut tu qaulun muallafun min qadaya mustalzimun bizati qaulan akhara. Mesti mustalzim qaulan akhara. Persoalannya, daripada 64 darab, adakah semuanya ada natijah? Tidak. Tidak semua ada natijah. Kerana apa? Kerana setiap satu syakal, syakal awal, syakal thani, syakal salis, syakal rabi', keempat-empat syakal ni setiap satu ada syarat yang membolehkan darab bagi setiap satu syakal itu menatijahkan natijah ataupun melahirkan natijah. Adanya natijah. Ada syarat-syarat yang dipanggil sebagai syurut al-intaj. Syarat-syarat menatijahkan darab di dalam setiap syakal. Syarat-syarat yang menatijahkan darab bagi setiap syakal. Baik, jadi sekarang ni kita ada 64 darab melihat kepada 4 syakal. Setiap satu syakal ada 16 darab. Dan tidak semua 16 bagi setiap syakal mengeluarkan natijah. Tidak. Tidak semuanya yang ada natijah. Faham tak? Jadi darab, faham ke tidak? Nampak ke tidak? Darab tu jelas ke tak? Darab tu macam mana? Kita tak nampak lagi. Dapat tak? Macam mana? Nampak tak? Nampak betul? Betul? Kalau tak jelas bagi tahu je. Kalau tak jelas bagi tahu. Faham ke tidak darab tu macam mana? Syakal
kita tengok susunan hadun awsat. Dorob, kita tengok susunan hadun awsat. Juga kita tengok sur. Ataupun mudahnya syakal ni adalah susunan hadun awsat. Dorob datang selepas syakal. Melihat dalam syakal tu dari sudut surnya. Maknanya qadiyah di dalam syakal ataupun kias dalam setiap syakal tu, apa dia punya qadiyah. Kuliah mujabah ke kuliah salibah, juz'iyah mujabah ataupun juz'iyah salibah. Itu sahaja. Itu dorob. Nampak tak? Ini penting ni sebab ini adalah ini yang kita akan gunakan sebagai hujjah. Ini kerangka dia untuk kias iqtirani. Baik. Ada yang nak tanya? Ada yang tanya soalan? Ada yang nak tanya soalan apa-apa? Okey, baik. Sekarang ni kita dah tahu apa itu syakal, kita dah tahu apa itu dorob. Kita masuk yang seterusnya, perbahasan bagi setiap satu syakal. Sebelum saya terang, ada soalan? Al-alamu hadisun. Itu qadiyah syakhsiyah. Itu qadiyah, bukan qadiyah syakhsiyah, itu qadiyah kulliyah. Alif lam dekat situ, alif lam. Sebab kita kata itu, sebab tu kena masuk ilmu lain sedikit. Kalau kita nak isi ataupun kita nak masukkan dalam kias, kan, kita nak masukkan dalam kias, kita kena kena faham ilmu-ilmu lain juga. Kadang-kadang mana ada sur kat sini, tak ada sur, ini muhmalah ni. Kita kata tak semestinya yang tak nampak jelas sur di dalam qadiyah tu dia mesti muhmalah, tidak. Sebab alif lam dalam kan dalam bahasa Arab, alif lam ada banyak makna, kan. Antaranya makna al-jins, antara makna istighraq. Jadi kalau makna istighraq tu, kita boleh gantikan alif lam tu dengan kalimah kullu, kan. Itu kaedah dalam nahwu. Contoh macam apa? Innal insana lafi khusrin. Inna alif lam dekat situ, alif lam istighraq. Jadi kita boleh tukar dengan kullu. Inna kulla insanin lafi khusrin illa alladhina amanu. Right? Masuk dalam ilmu lah. Itu setiap ilmu ada dia punya perbahasan. Okay, baik. Jadi yang ni faham? Yang ni kerangka ni faham? Ada soalan tak untuk dorob dan juga syakal? Ada faham tak? Ngantuk ke? Ngantuk? Tak ngantuk, kan? Otak jalan? Panas? Okey, baik. Sekarang ni masuk yang seterusnya. Kita akan bincang lebih detail setiap satu syakal. Tapi sebelum masuk, sebab tu saya nak terang betul-betul, saya nak tanya betul-betul sebelum masuk ke dalam satu syakal. Yang ni faham ke tidak? Faham, Okey, baik. Kita baca. Okey. Sekarang ni kita nak bincang apa yang kita bincangkan tadi, syakal dan juga dorob, dan kita akan kenal setiap satu syakal, apa dorob-dorob yang ada natijah dan apa dorob-dorob yang tidak ada natijah. Melihat kepada syurut-syurut yang diletakkan, syarat-syarat yang diletakkan bagi setiap satu syakal untuk menghasilkan natijah bagi setiap dorob.
Jadi kita sebut tadi semua satu syakal ada berapa dorob? 16. Satu syakal ada 16 dorob ni. Tetapi tidak semuanya ada natijah. Begitulah juga syakal-syakal yang lain. Kalau kita kata 64 semua dorob yang ada, bukan semua ada natijah. Jadi yang pertama kita nak kenal syakal awal. Yang ni dengar dulu, jangan tulis. Syakal awal kita takrifkan syakal awal apa? Makana haddun awsat mahmulan fi sughra mawdu'an fil kubra. Kalau dalam bentuk rumus, dia akan jadi macam mana? Alif, ba, jim. Ini syakal yang pertama. Baik, sekarang ni perkara pertama yang kita kena ingat, kalau dia kita dah masukkan syakal, maknanya kita masukkan syakal apa? Mestilah hadun awsat mahmulan fi sughra mawdu'an fil kubra. Dan kita dah senaraikan dorob bagi syakal yang pertama. Kemudian yang first kali ataupun yang kita kena, yang berbaki seterusnya adalah asyurut ataupun syurut al-intaj. Syarat natijah bagi syakal yang pertama. Syurut al-intaj untuk syakal yang pertama. Syarat menatijahkan dorob-dorob di dalam syakal yang pertama. Ada berapa? Ada 2. Syakal 1, syarat intaj terpecah kepada 2. Yang pertama, min haisu al-kaif. Ingat lagi masuk kaif? Mujabah dengan salibah, itu kaif. Yang kedua, min haisu al-kam. Al-kam maksud dia apa? Kuliah dengan juz'iyah. Jadi kalau syakal yang pertama, syurut intajnya ada 2, min haisul kaif dan min haisul kam. Syarat intaj yang pertama, min haisul kaif, untuk syakal yang pertama mestilah sughra mujabah. Sughra mestilah, tengok dulu jangan tulis pun. Tengok dulu supaya boleh faham. Min haisul kaif, sughra mestilah mujabah. Yang kedua, min haisul kam, kubra mestilah kulliyah. Jadi sekarang ni kita ada min haisul kaif, sughra mujabah, maknanya apa? Muqaddimah sughra mesti mujabah. Yang kedua, min haisul kam, muqaddimah kubra mesti kulliyah. Okey, baik. Sekarang ni apa yang perlu dibuat untuk kita kenal pasti dorob yang ada natijah ataupun tidak dalam durub-durub semua ni 16 durub bagi syakal yang pertama. Ada 2 kaedah. Yang pertama dipanggil sebagai tariqatul isqat, yang kedua tariqatul tahsil. Yang paling mudah adalah tariqatul isqat. Maksudnya apa? Kita ambil syarat yang pertama, kita buang syarat-syarat ataupun buang dorob yang tidak menepati syarat yang pertama. Kita buang dorob-dorob yang tidak menepati syarat yang pertama. Kemudian kita ambil syarat yang kedua, kita buang dorob-dorob yang tidak menepati syarat yang kedua. Itu dipanggil sebagai tariqatu al-isqat. Dan kita ambil tariq yang itu sebab itu yang mudah. Baik, sekarang sama-sama dengan saya. Sekarang ni kita tengok sama-sama. Syarat yang pertama, sughra mesti mujabah. Baik, sughra melintang ke menegak? Menegak. Menegak kan? Okey, ini sughra. Sekarang dia kata sughra mesti mujabah. Jadi daripada 4 ni, mana yang bukan mujabah? Kuliah salibah dengan juz'iyah salibah. Automatik semua ni tak ada natijah. Sebab apa? Sebab dah tak menepati syarat yang pertama. Jadi terus tertolak semua sekali. Jadi dengan syarat yang pertama tertolak berapa? 8. Dengan syarat yang pertama terkeluar 8 dorob bagi syakal yang pertama. Baik, seterusnya. Sebaik banyak warna kan? Okey, jadi saya guna banyak warna. Dengan syarat yang kedua. Syarat yang kedua saya guna warna merah. Syarat yang pertama guna warna biru. Nampak lah. Okey, baik. Sekarang ni syakal. Syarat yang kedua, kubra mesti kulliyah. Kubra menegak ke melintang? Melintang. Okey, kubra melintang. Melintang ni. Okey, melintang kubra. Dia kata kubra mesti kulliyah. Daripada 4 ni mana yang tidak kulliyah?
Juz'iyah mujabah dan juz'iyah salibah. Jadi tertolak dulu. Jadi dengan syarat yang kedua terkeluar berapa? 4. Terkeluar 4 durub bagi syakal yang pertama dengan syarat yang kedua. Maka yang berbaki itulah yang menepati syarat yang pertama dan syarat yang kedua. 1, 2, 3, 4. Jadi ad-durub al-muntijah, dorob yang ada natijah lisyaklil awal, untuk syakal yang pertama. Yang pertama apa? Kuliah mujabah. Kuliah mujabah. Ni, kuliah mujabah. Yang kedua, kuliah mujabah, kuliah salibah. Kemudian yang ketiga, juz'iyah mujabah, kuliah mujabah. Dan yang keempat, juz'iyah mujabah, kuliah salibah. Baik, tak habis lagi. Sekarang ni kita nak tengok, ini muqaddimatain, kita kena ada natijah. Ini natijah yang seterusnya. Baik, kuliah dengan kuliah mesti kuliah. Kuliah dengan kuliah lah, kan? Ashraf dengan ashraf lah, kan? Kemudian mujabah dengan mujabah. Baik, sekarang ni ingat lagi tak khisah dalam qiyas? Khisah dalam kaif apa? Salibah. Kaif, dalam kaif salibah. Khisah dalam kam juz'iyah. Baik, kalau dalam muqaddimah ada salibah dengan ada juz'iyah, automatik dalam natijah tu ada salibah dan juz'iyah. Kalau ada salibah dalam muqaddimah, automatik dekat natijah ada salibah. Kalau ada juz'iyah dalam muqaddimatain, automatik dalam natijah ada juz'iyah. Dapat tak? Kalau ada khis, terus melazimkan natijah. Dapat tak? Faham tak? Okey, baik. Jadi kuliah dengan kuliah, seterusnya kuliah. Mujabah dengan salibah, salibah. Juz'iyah dengan kuliah, juz'iyah. Mujabah dengan mujabah, mujabah. Juz'iyah dengan kuliah, juz'iyah. Mujabah dengan salibah, salibah. Jadi ini adalah dorob yang muntijah untuk syakal yang pertama. Semua sekali ada 4 sahaja. Jadi daripada 16, hanya 4 sahaja yang muntijah. Yang baki iaitu 12 semuanya adalah ghair muntijah, ataupun dipanggil dalam istilah mantik, dipanggil sebagai durub al-aqimah. Aqim maksudnya apa? Mandul. Maknanya tak ada natijah. Jadi semua natijah, semua durub yang tidak ada natijah, semua sekali ada 12 untuk syakal yang pertama. Dan yang ada natijah semuanya ada 4 sahaja, iaitu apa? Kuliah mujabah, kuliah mujabah, kuliah mujabah, kuliah salibah, juz'iyah mujabah, kuliah mujabah, juz'iyah mujabah, kuliah salibah. Baik, tak habis lagi. Sabar, jangan tulis. Tak habis lagi. Okay, baik. Sekarang ni saya nak tanya, apa benda yang awak nampak dekat dalam dorob yang muntijah untuk syakal yang pertama? Apa yang perasan? Semput. Apa yang perasan? Siapa perasan sesuatu, benda-benda apa-apa kan yang dia perasan untuk syakal yang pertama? Ha? Apa? Serupa macam? Apa dia? Serupa apa? Aha, kenapa? Serupa. Apa maksud serupa? Apa yang sama? Tak faham. Apa yang sama? Oh, okey, bukan tu. Bukan tu. Okey, saya bagi hint dekat natijah. Dekat natijah semua dorob untuk syakal yang pertama. Dekat syakal yang pertama, betul Ustaz. Syakal yang pertama natijahnya semua menghasilkan matalibul arba'. Iaitu apa? Kuliah mujabah, kuliah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Itu yang pertama. Itu adalah yang pertama, kita panggil apa? Khususiat ataupun mizah, keistimewaan syakal yang pertama, ataupun qimah, nilai bagi syakal yang pertama. Yang pertama adalah semua durub ataupun semua natijah bagi syakal yang pertama, dorob bagi syakal yang pertama, semuanya menghasilkan al-matalibul arba'. Saya tulis kat mana? Saya tulis kat tepi ni ya. Qimah asyakli ataupun ad-durub al-muntijah
Kita tulis kat tepi ni, qimah ataupun kita kata nilai durub yang muntijah untuk syakal yang pertama. Yang pertama adalah an-natijah fi ad-durub ataupun an-natijah kulluha yastantiju al-matalib al-arba'. Itu yang pertama. Syakal dorob-dorob yang muntijah untuk syakal yang pertama semuanya menghasilkan al-matalibul arba'. Dan ini hanyalah satu-satunya syakal yang menghasilkan al-matalibul arba'. Satu-satunya syakal yang menghasilkan al-matalibul arba'. Itu keistimewaan yang pertama bagi syakal yang bagi durub muntijah untuk syakal yang pertama. Yang kedua, satu-satunya dorob yang ada natijah kulliyah mujabah adalah syakal yang pertama. Satu-satunya dorob yang ada kulliyah mujabah yang ada kulliyah mujabah, satu-satunya dorob yang natijahnya kulliyah mujabah ada dalam syakal yang pertama sahaja. Syakal yang kedua kita takkan jumpa kulliyah mujabah, natijahnya kulliyah mujabah, tidak. Syakal yang ketiga kita takkan jumpa natijahnya kulliyah mujabah. Syakal yang keempat juga kita takkan jumpa natijahnya kulliyah mujabah. Ada soalan? Boleh salib. Siapa nak salib? Boleh. Sekejap, ada soalan tak? Faham tak? Sekarang ni jangan, bukan janganlah, maknanya sekarang ni faham formula dulu. Formula je dulu. Faham formula dia dulu. Nanti kita akan main dengan contoh. Tapi yang pertama sekali adalah kita faham formula dia dulu. Ni semua formula dia. Nampak tak saya tulis? Besar dah ni. Ustaz, dalam kamera jelas tak? Jelas hitam. Oh, sini warna hijau. Yang terakhir tu saya tulis ad-darbul wahid, satu-satunya dorob natijatuha kulliyah mujabah. Natijah dia kulliyah mujabah. Itu keistimewaan syakal yang pertama. Qimatud durub al-muntijah li syaklil awal. Baik, satu lagi, sekejap, berhenti kejap. Satu lagi, kulliyah bila ada natijah kulliyah mujabah, bila syakal yang pertama ada natijah kulliyah mujabah, maka dari sudut istidlal, syakal yang pertama sangat-sangat digunapakai dalam perbahasan burhan ataupun perbahasan isbat. Untuk kita isbat dan untuk kita cari burhan. Burhan ni maksudnya apa? Kias yang tak boleh nak ditolak, kias yang duduk paling tinggi sekali, sebab dia terbina daripada mukaddimah yang yakiniyah, mukaddimah yang yakin. Maka bila ada kulliyah mujabah, maka dia sesuai dan dia akan digunakan untuk mencari burhan dan juga isbat, untuk isbat sesuatu perkara. Sebab apa? Sebab ada kulliyah mujabah, hukum kul, hukum keseluruhan. Okey, sambung. Dah tetap.
Syurut-syurut intaj semuanya syarat-syarat yang dah tetap. Syarat-syarat yang dah tetap dan tidak boleh diubah. Kerana apa? Kerana kalau tidak menepati syarat, kenapa Manatikoh keluarkan syarat-syarat tu semua? Sebab syarat-syarat tu semua berkait dengan susunan hadun awsat. Dia berkait dengan susunan hadun awsat. Kemudian yang kedua, kalaulah kita ubah ataupun kalaulah dorob-dorob tadi tidak menepati syarat intaj, bukan tidak semestinya, ataupun kalau kita melihat kepada contoh ataupun melihat kepada apa kita panggil tamsilan yang kita buat, kadang-kadang boleh ada natijah, tetapi natijahnya tidak muttarid, tidak tetap. Kadang-kadang contoh ni dia ada natijah, kadang-kadang contoh lain dia tidak ada natijah. Contoh, saya bagi satu contoh. Kalau kita kata kullu, kita ambil satu tak boleh ambil sebab dia tak ada natijah. Sebab dia tak ada natijah. Sekejap saya cuba salin dulu, saya terang. Contoh Ustaz, contoh. Kalau kita kata kullu insan hayawan, kuliah mujabah. Kalau kita guna dia punya kubra dia juz'iyah salibah, kan tak ada natijah kan? Okey. Kullu insan hayawan, ba'dul hayawan laisa binatiqin. Jadi dia akan jadi natijah dia apa? La syai'a minal insan binatiqin. Jadi natijah dia akan jadi salah. Tapi boleh tak jadi ada natijah? Boleh. Tapi ni sebab kita bincang khususu at-tamthil. Jadi Manatikoh dah letak dan dah istiqra' setiap satu. Ini sahaja yang ada natijah dan kaedah dia pasti. Kaedah dia pasti dan tidak berubah. Yang lain kenapa akimah? Kerana dia berubah-ubah dan dia tidak muttarid. Kerana itu tidak dijadikan sebagai kaedah yang yang pasti. Sebab kita dalam istidlal, kita mesti tidak boleh ada ihtimal. Tak boleh ada kebarangkalian kalau nak berhujah. Kalau ada kebarangkalian, maka tertolak hujah tersebut. Ad-darbul wahid, satu-satunya dorob. Satu-satunya dorob yang ada natijah kuliah mujabah duduk dalam syakal awal. Satu-satunya dorob. Sebab nanti kalau kita bincang dorob syakal sani, dorob syakal salis, dorob syakal robek, tak ada natijah kuliah mujabah. Satu-satunya dorob yang ada natijah kuliah mujabah ada dalam syakal awal. Syakal ataupun dorob yang pertama iaitu kuliah mujabah surah, kuliah mujabah kubra, natijahnya kuliah mujabah. Ada soalan? Ada soalan? Boleh tolong dorob dorob al-muntijah. Tak nampak? Dorob yang muntijah. Yang pertama kuliah mujabah, kuliah mujabah. Maknanya surah kuliah mujabah, kubra kuliah mujabah. Natijahnya kuliah mujabah. Itu yang pertama. Dorob yang kedua yang muntijah, kuliah mujabah surah, kuliah salibah kubra. Natijahnya kuliah salibah. Yang ketiga, surahnya juz'iyah mujabah, kubranya kuliah mujabah. Natijahnya juz'iyah mujabah. Yang keempat, surah juz'iyah salibah, kubra kuliah salibah. Natijahnya juz'iyah salibah. Dapat? Silap. Yang keempat surah juz'iyah mujabah juga. Yang keempat surah juz'iyah mujabah, kubra kuliah salibah. Natijahnya juz'iyah salibah. Sebab apa? Sebab surah juz'iyah salibah kita dah buang daripada awal. Sebab dia terkeluar dengan syarat yang pertama, iaitu apa? Mujabah, surah mestilah mujabah. Tepat tak? Ada soalan? Yang nomor dua kenapa kuliah mujabah dan kuliah salibah? Jadi kuliah salibah. Okey, kita sebut tadi
Dalam natijah ataupun dalam qadiyah kita ada khissah dalam kaif, kita ada khissah dalam kam. Qawaid bagi natijah, qawaid kaedah untuk natijah setiap huruf, dia akan mengikut mana yang paling kalau ada mana yang paling khis dalam muqaddimah. Maknanya apa? Kalau wujud khissah dalam muqaddimah, dalam muqaddimatain, automatik dia akan ada dekat dalam natijah. Contoh, kalaulah ada dalam sughra ataupun kubra juz'iyah, automatik dah daripada awal kita dah kata, oh natijah dia confirm juz'iyah. Sebab apa? Sebab ada juz'iyah dalam muqaddimatain. Kalau dalam muqaddimatain salah satu tu ada salibah, kita terus set confirm natijah bagi qadiyah, natijah bagi qiyas atau bagi durub ini mestilah salibah. Sebab apa? Sebab juz'iyah dan salibah ni kalau wujud dalam muqaddimatain, automatik dia akan wujud dalam natijah. Dapat? Sebab nanti dalam matan disebut wa tatba'un natijatul akhassa min tilkal muqaddimati hakaza zukin. Tak silap saya lah, belakang tu tahu betul tak? Tapi macam tu. Wa tatba'un natijatu akhassa min. Natijah akan mengikut mana yang lebih khis di dalam muqaddimatain. Wa tatba'un natijatul akhassa min tilkal muqaddimati hakaza zukin. Betul? Hakaza zukin. Siap betul. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Okey, baik. Dah habis tulis belum? Dah, belum? Okey, tulis dulu. Ambil masa. Sambung ke? Macam mana? Boleh nanti. Saya tengah fikir. Dah berapa jam? Sejam 40. Sabtu ni kita ulang dulu sebab saya takut berat. Saya takut masa tak cukup. Ada soalan? Ada soalan? Okey, baik. Sekarang ni kita dah saya minta satu benda lagi sekali. Kita stop dulu perbahasan sampai syakal yang pertama. Nanti hari Sabtu kita akan ulang sedikit syakal yang pertama, tapi semua tu dah ada dalam kepala. Tapi saya minta ready dulu. Maknanya sedia apa yang kita dah bincang dari sudut istilah. Yang pertama, kita dah bincang apa itu syakal. Syakal adalah kedudukan, syakal adalah bentuk kias melihat kepada susunan haddun awsat. Itu syakal. Kemudian itu yang pertama, kena tahu istilah syakal. Yang kedua, pembahagian setiap syakal. Kita ada syakal awal, syakal sani, syakal salis, syakal rabi', ikut kepada susunan haddun awsat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena fahamkan apa yang dimaksudkan dengan dorob. Dorob ni, syakal ni mungkin susunan sahaja. Bukan mungkin, maksudnya syakal ni hanya susunan semata-mata. Tetapi bila masuk dorob, dia akan jadi macam ni. Ni, dorob akan jadi macam ni. Sebab kita tengok qadiyahnya kuliah ke juz'iyah, mujabah ke salibah. Itu dorob. Jadi syakal bentuk kias melihat kepada susunan haddun awsat. Dorob bentuk kias melihat kepada susunan haddun awsat dan juga sur. Maknanya qadiyah musawwarah. Maknanya sughra tu kuliah mujabah ke, juz'iyah mujabah ke, kuliah salibah ke, ataupun juz'iyah salibah. Begitu juga dengan kubra. Kita tengok perbahasan ataupun kita tengok dari sudut musawwarah tu, kuliah mujabah ataupun salibah, juz'iyah mujabah ataupun salibah. Itu perbahasan yang penting. Jadi hari ini kita bincang satu sahaja dulu, iaitu perbahasan syakal awal. Saya ulang lagi sekali, syakal awal maknanya yang pertama, kalau nak buat benda ni, yang pertama kita kena ingat dia punya makna bagi setiap syakal. Syakal awal maknanya maka hadun awsat mahmulan fi sughra mawdu'an fil kubra. Kemudian kita susun dari sudut dorobnya begini. Kita ada syurut intaj. Syurut intaj wajib hafal. Kena hafal. Syurut intaj syakal yang pertama iaitu apa? Kuliah mujabah. Syurut intaj yang pertama adalah sughra. Syurut intaj ni terbahagi kepada dua. Sama ada dari sudut kaif ataupun dari sudut kam. Dari sudut kaif untuk syakal yang pertama, syaratnya mestilah sughra mujabah.
muqaddimah sughra mestilah qadiyah yang mujabah sahaja, kulliyatan au juz'iyatan. Yang kedua, syarat dari sudut kam kubra, iaitu muqaddimah kubra bagi syakal yang pertama mestilah qadiyah kulliyah, mujabatan au salibatan. Maka bila kita buat amaliyah ataupun kita tengok dari sudut syakal, dari sudut syurut intaj bagi syakal yang pertama, dan kita masukkan ke dalam dorob, yang ada natijah semua sekali hanya ada 4 sahaja, kulliyah mujabah, natijahnya kulliyah mujabah. Dan ini adalah kita panggil keistimewaan syakal yang pertama, iaitu apa? Natijah untuk syakal yang pertama ada kulliyah mujabah. Dorob yang ada natijah untuk syakal yang pertama ada kulliyah mujabah. Dan ini menyebabkan syakal yang pertama duduk tempat yang pertama, dipanggil sebagai asyaklul awal. Ini sebab, antara sebabnya kenapa dipanggil syakal awal, bukan sani, bukan salis, bukan robek. Kerana apa? Kerana syakal ini satu-satunya yang dorobnya ada natijah kulliyah mujabah. Dan bila ada natijah kulliyah mujabah, maka banyak digunakan dalam penghujahan untuk isbat ataupun untuk mencari burhan ataupun dalil sesuatu perkara, dan untuk mengilzamkan semua perkara, maka digunakan syakal yang pertama kerana ada kulliyah mujabah. Kita kata qadiyah kulliyah mujabah maknanya apa? Al-hukmu ala kulli fardin minal afrad. Jadi setiap satu fardun minal afrad bagi qadiyah tadi tidak terkecuali daripada hukum. Kerana apa? Kerana natijahnya kulliyah mujabah. Dan bila natijahnya kulliyah mujabah, dia adalah hukum isbat kepada semua afrad bagi setiap semua fardun bagi setiap afrad. Baik itu natijah ataupun itu keistimewaan syakal yang pertama. Yang kedua, dorob yang muntijah, kulliyah mujabah, kulliyah salibah, natijahnya kulliyah salibah. Yang ketiga, juz'iyah mujabah, kulliyah mujabah, natijahnya juz'iyah mujabah. Dan yang terakhir sekali, juz'iyah mujabah, kulliyah salibah, natijahnya juz'iyah salibah. Kalau kita tengok daripada awal sampai akhir, semua natijah-natijah bagi dorob syakal yang pertama semuanya menghasilkan al-matalibul arba', dan mana al-matalibul arba' inilah yang kita gunakan dalam perbahasan ilmu. Dan kerana itulah juga sebab yang kedua menyebabkan syakal yang pertama duduk tempat yang pertama. Yang pertama sebab ada natijah kulliyah mujabah, yang kedua kerana semua natijah bagi dorob syakal yang pertama menghasilkan al-matalibul arba'. Ada soalan? Kita berhenti sampai sini. Dan kita ulang kita akan sambung perbahasan syakal ini untuk kelas yang seterusnya hari Sabtu. Dan kita akan mula sedikit daripada awal perbahasan syakal pertama dan kita habiskan sampai syakal yang keempat. Cuma yang paling penting sekali kena faham mustalah yang kita dah bincang daripada awal sampai akhir. Ada soalan? Ada soalan ataupun tidak? Ada soalan? Okey, baik. Tak ada soalan kan? Kita baca matan sikit supaya nanti minggu depan kita habiskan matan yang berbaki sahaja. Hari ini masuk ke dalam perbahasan syakal. Qiyas kita dah baca belum? Qiyas dah baca kan? Okey, baik. Faslun, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi al-ashkal. Faslun fil ashkal. Fasal pada membincangkan perbahasan syakal. Fasal kepada apa? Fasal kepada babun fil qiyas. Fasal kepada perbahasan qiyas. Dan yang ini kita hanya fokus kepada perbahasan qiyas iktirani sahaja. Qala al-musannif rahimahullah, asy-syaklu 'inda haula'in nasi. Syakal di sisi mereka. Siapa mereka itu? Al-manatiq, ulama-ulama mantiq. Asy-syaklu 'inda haula'in nasi yutlaqu 'an qadiyatai qiyasi. Diitlaqkan, disebutkan kepada qadiyatai qiyas, dua muqaddimah bagi qiyas, min ghairi an tu'tabaral aswaru, tanpa melihat sur bagi qadiyah tersebut. Maknanya hanya melihat kepada apa? Kepada susunan haddun awsat.
Idzaka, kalau dilihat dari sudut sur juga dipanggil sebagai idzaka bid-darbi lahu yusharu, itu dipanggil sebagai darab. Kalau melihat kepada sur juga dipanggil sebagai darab. Kalau tak tengok sur dipanggil sebagai syakal sahaja. Walil muqaddimati ashkalun faqad arba'atun bihasabil haddil wasat. Walil muqaddimat, muqaddimah semua yang ada bagi kias, semuanya ada syakal, ada 4 syakal. Ashkalun arba'ah faqat. Dia punya susunan. Walil muqaddimati ashkalun arba'atun faqat. Walil muqaddimati ashkalun faqat arba'atun. Ada 4. Dari sudut apa 4 pembahagian ni boleh lahir, boleh terkeluar? Bihasabi al-haddil wasat, melihat ataupun dari sudut susunan haddul wasat. Hamlun bisughra wad'uhu bikubra. Hamlun bisughra maknanya apa? Mahmul fi sughra wa wad'uhu bikubra, maudhu fil kubra. Maknanya apa? Kalau haddun wasat mahmul fi sughra maudhu fil kubra yud'a bi syaklin awwalin wa yudra, itu dipanggil sebagai syakal yang pertama. Makana haddul awsat mahmulan fi sughra mawdu'an fil kubra. Wa hamluhu fil kulli thaniyan urif, kalaulah kedua-dua iaitu haddun awsat mahmul bagi kedua-dua qadiyah fil kull tu maknanya fi kullil muqaddimatain, maknanya mahmulan fil muqaddimatain dipanggil sebagai asyaklu athani, syakal yang kedua. Wa wad'uhu fil kulli thalithan ulif, kalaulah haddul awsat duduk di dalam maudhu bagi kedua-dua muqaddimah dipanggil sebagai syakal yang ketiga, syakal yang ketiga. Wa rabi'ul ashkali aksul awwali, syakal yang keempat adalah lawan bagi syakal yang pertama. Kalau syakal yang pertama haddul awsat mahmulan fis sughra mawdu'an fil kubra, maka syakal yang keempat haddul awsat mawdu'an fis sughra mahmulan fil kubra. Wahya 'ala tartibi fit takammuli, dari sudut kamal, dari sudut sempurna ikut kepada susunan. Syakal yang paling sempurna syakal pertama, diikuti syakal yang kedua, dan seterusnya syakal yang ketiga, dan yang paling jauh syakal yang keempat. Dan kita akan tengok nanti apa yang kita panggil apa, susunan ini akan lebih jelas bila kita bincangkan perbahasan syakal dan juga darab nanti bila kita bincang selepas ini. Fahaitsu an hadzal nizami yu'dalu, kalaulah datangnya kias tetapi tidak melihat ataupun tidak menggunakan nizam yang empat ini ataupun syakal yang empat ini, kalaulah ada kias tetapi tidak melalui syakal yang empat ini, salah satu daripada empat ini, fafasidun nizam, maka itu kias tersebut kias yang fasid, kias yang tertolak. Maka kias kalau datang dengan kias iktirani tidak boleh terkeluar daripada syakal-syakal yang empat, mesti salah satu daripada empat ini. Kalau terkeluar daripada empat ini, maka itu tidak dipanggil sebagai kias. Dapat? Ammal awwalu, itu dah masuk ke dalam syarat-syarat intaj bagi setiap syakal. Ada soalan? Ada soalan untuk perbahasan hari ini? Faham ke? Boleh? Kena ulang lagi sekali. Balik rumah kena muzakarah balik, tengok balik apa yang kita bincangkan. Musolah-musolah tu semua kena istihdorkan sentiasa, kena biasakan. Sebab ni nanti kita akan jumpa banyak dalam perbahasan ilmu kalam. Kita jumpa dalam perbahasan mungkin usul fiqh kita jumpa dan seterusnya. Sebab usul fiqh pun ada syakal, ada kias, kias usuli. Kias usuli kalau ulama-ulama mantik panggil dengan nama at-tamthil, kias tamthili. Itu dan kita akan bincang dalam nawahikul kias. Ada soalan tak untuk hari ini punya perbahasan? Ada soalan? Ada? Tak ada? Baik, kita sambung nanti hari Sabtu
kita tangguh dengan selawat Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama وغفل عن ذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.